Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini sebenarnya ramai Qabil moden. Minta maaf ya. Qabil anak Nabi Adam itu sebenarnya melahirkan ramai lagi Qabil. Bila memberi di jalan Allah, dia mencari yang paling murah. Bila nak buat korban, dia cari paling murah. Jangan kecil hati ya, jangan marah. Tidak salah kita buat perbandingan harga. Mana korban paling murah? Ini ada 280 saja. Ini ada yang 300. Ini mahal lah, 380. Kenapa ya itu buat 280 pun boleh? Cari yang paling murah. Luar negara paling murah. Sekarang yang kita bimbang hatinya ketika nak melakukan ibadah korban, adakah kerana sebagai adat ataupun ibadat? Adakah kerana nak cari paling murah? Kalau dia mampu cari yang terbaik, dia dituntut mencari yang paling mahal, yang paling gemuk, yang paling terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau kita tidak mampu, memang kita orang susah, tapi tetap nak buat korban dan cari paling murah, itu tidak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita berusaha untuk membuat ibadah korban. Masya Allah. Okey, penutup. Kita akan bacakan tahap ikhlas untuk muhasabah kita pada malam ini. Tahap ikhlas yang paling tinggi, muka surat sebelah tu. Muka surat berapa? 79. Syekh Muhammad Nawawi Al-Batani dalam kitabnya Nasaihul Ibad membahagikan ikhlas kepada 3 tahap. Tahap ikhlas ada 3. Yang pertama, yang paling tinggi adalah berusaha menyembunyikan segala perbuatan daripada mendapat perhatian makhluk manusia. Tidak ada yang diinginkan daripada ibadahnya selain menurut perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak sebagai seorang hamba, bukan mencari perhatian manusia seperti cinta, pujian, harta dan seumpamanya. Dia sedar bahawa dirinya adalah hamba manakala Allah adalah tuannya. Pada tahap ini, orang yang melakukan amalan ataupun ibadah tidak mempunyai tujuan lain selain hanya menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tahap yang pertama, ikhlas yang paling tinggi, dia melakukan sesuatu tanpa ada seorang manusia pun tahu apa yang dia buat. Kita nak sampai tahap ini agak sukar. Tetapi nasihat saya untuk diri saya sendiri juga, kita mesti ada amalan yang kita buat di khalayak ramai, sudah tentu. Macam solat jemaah, macam sedekah, takkan nak tunggu lampu sudah tutup semua baru nak masuk. Kadang orang tetap nampak, betul kan? Korban pun depan orang ramai. Tetapi ibu-ibu, muslimin muslimat, mesti ada satu ibadah 2, 3 ke yang suami kita pun tak tahu, yang isteri pun tak tahu. Mesti ada, mesti cari. Rahsianya antara kita dengan Allah saja. Jangan semuanya suami kita tahu. Jangan semuanya isteri kita tahu. Mesti ada yang kita rahsiakan antara kita dengan Allah. Allahu Akbar. Sebab kadang nak jaga hati dengan suami pun susah. Bila suami puji, ya Allah baiknya isteriku ini, syurgalah bagi kamu. Terus rasa macam ahli syurga kan? Saya nak cerita satu kisah pendek. Saya dengar daripada sahabat saya. Dia kata dia pernah berdoa dengan Allah nak berjumpa dengan seseorang yang mampu istiqamah solat sunat tasbih setiap hari. Subhanallah. Dia berdoa untuk berjumpa dengan orang yang istiqamah solat sunat tasbih setiap hari. Satu hari dia berkawan, dia berjumpa dengan seorang wanita. Sebab kawan saya perempuan, dia jumpalah dengan seorang kawan perempuan. Macam mana cerita saya tak ingat. Dia cerita, cuma dia bagi tahu suami dia adalah seorang lelaki yang istiqamah solat sunat tasbih setiap hari tanpa gagal. Setiap hari mesti solat sunat tasbih. Dan suaminya tidak tahu isteri ni cerita pada dia. Maksudnya solat sunat tasbih yang suami buat ni betul-betul menjadi rahsia. Isteri saja yang tahu sebab sukar untuk merahsiakan daripada isteri. Cuma sebab kawan saya ni berdoa dengan Allah, temukanlah dengan seseorang yang ada melakukan solat sunat tasbih setiap hari.
Subhanallah, muslimin muslimat, saya bila dengar cerita tu, saya pun istighfar, astaghfirullah, menangis. Saya kata, ada di zaman sekarang boleh istiqamah solat sunat tasbih setiap hari? Apa kelebihan solat sunat tasbih? Nabi SAW bersabda, maukah kamu? Nabi bersabda kepada seorang sahabat, aku ajarkan satu amalan yang mana boleh mengampunkan 4 jenis dosa. Nabi tak sebut 4 jenis, tapi nak sebut 4 kategori dosa. Nabi sebut akan mengampunkan dosa yang lama ataupun dosa yang baru. Dosa besar atau dosa kecil. Dosa sengaja atau tidak sengaja. Dosa yang kamu tahu ataupun kamu tidak tahu. Muslimat, antara dosa yang kita ingat dengan yang kita lupa, mana lagi banyak? Banyaknya yang kita lupa. Cuba saya tanya, apa dosa yang kita buat 1 minggu yang lepas? Kita pun fikir, tak ada dosa Ustazah, tak buat apa-apa dosa. Kita banyak lupa. Banyak dosa yang kita tidak sengaja. Banyak juga dosa kita tidak tahu rupanya dosa. Jadi solat sunat tasbih kelebihannya mengampunkan 4 kategori dosa. Dosa yang kita ingat dan kita lupa. Dosa kecil, dosa besar. Dosa yang kita sengaja dan tak sengaja. Dosa yang kita tahu dan tidak tahu. Lalu Nabi mengajarkan solat sunat tasbih yang mana bila kita berdiri, dah baca Al-Fatihah, dah baca surah pendek, ucap kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian kita rukuk, baca lagi 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Kemudian sebelum bangun duduk lagi 10 kali. Semuanya berapa? 75 kali. Kalau buat 2 rakaat jadi 150. Berapa rakaat sunat tasbih? 4 rakaat. Kita boleh 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Sama ada siang ataupun malam boleh je buat 2 rakaat, 1 salam. Buat 4 rakaat, 1 salam kadang jadi keliru. Cukup tak? Nak bangun tambah lagi sekali, lama. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, kelebihannya dan Nabi sebut, lakukanlah ia setiap hari. Jika tidak mampu, setiap kali hari Jumaat. Jika tidak mampu, amalkanlahnya sebulan sekali. Jika tidak mampu, setahun sekali. Dan jika tidak mampu, lakukanlah seumur hidup sekali. Allahu Akbar. Tetapi ada orang buat setiap hari secara istiqamah bertahun-tahun. Dan kelebihan yang Allah berikan kepada suaminya, isteri ini cerita, rezeki yang tidak disangka-sangka. Kehidupan yang sangat dipermudahkan Allah. Orangnya yang sangat istiqamah dengan masjid. Dan banyak lagi kelebihan yang luar biasa yang Allah kurniakan kepada suaminya. Subhanallah, Allahu Akbar. 300 kali menyamai sebenarnya 1200 zikir. Subhanallah sebanyak 300 kali. Alhamdulillah 300 kali. Allahu Akbar 300 kali. Dan La ilaha illallah 300 kali. 300 kali 4, 1200. Muslimin muslimat, kita boleh zikir di luar solat. Sambil bawa kereta, sambil siram pokok, sambil masak. Tapi zikir yang dilakukan saat solat tidak boleh ditandingi. Sebab waktu solat, kita berzikir dalam 3 keadaan. Zikir dengan hati, zikir dengan lidah, dan zikir dengan perbuatan. Kerana berdiri itu pun zikir, rukuk itu pun zikir. Segala perbuatan dalam solat adalah zikrullah. Sebab itu istimewa solat sunat tasbih. Saya cerita ini muslimin muslimat bagi semangat. Kalau kita tidak mampu nak istiqamah setiap hari, buat setiap hari Jumaat. Mudah-mudahan asbab itu kita mati dalam mengucap kalimah la ilaha illallah ataupun mana-mana zikir yang kita baca dalam sunat tasbih. Sebab Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saat akhirnya menyebut kalimah la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Jadi orang yang banyak ucap la ilaha illallah saat hidup, insya-Allah Allah akan beri kurniaan dapat ucap la ilaha illallah saat mati.